Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zulfahmi bin Abdul Rahman, nombor matriks JK 13686/21. Saya Muhammad Farhan bin Abdul Rahim, nombor matrik JK/13784/21. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk yang kami pilih untuk tugasan kami, iaitu orang asli Semai. Pengenalan, masyarakat orang asli di Malaysia memang kaya dengan adat resam dan budaya kerana lingkungan hidup mereka yang masih berkait rapat dengan alam semula jadi, walaupun sudah memasuki dunia moden. Kami memfokuskan kepada kumpulan masyarakat orang asli yang terbesar di Malaysia, iaitu orang asli Semai. Dari kumpulan Senoi, orang Semai adalah berasal dari kelompok Senoi. Kaum Semai terbentuk dari suku Hobbinian dan Neolitik. Mereka boleh ditemui di seluruh semenanjung dan sempadan Malaysia, utara Thailand hingga ke Selat Johor di selatan. Berikut merupakan isi kandungan yang terdapat dalam tugasan kami. Antaranya keunikan cara hidup tradisional orang asli Semai, ekonomi sara diri, corak penempatan, keagamaan suku kaum Semai dan juga kepercayaan dan pantang larang. Seterusnya, pantang larang dalam perubatan, larangan semasa membina rumah baru, pantang larang dalam rumah, pantang semasa membuat ladang baru, kenduri, padi biru dan juga pantang semasa kelahiran dan melahirkan. Berikutnya, pantang semasa kelahiran dan melahirkan, pantang semasa kematian, pantang larang semasa berjalan di dalam hutan, dan yang terakhir adat resam suku kaum Semai. Keunikan cara hidup tradisional orang asli Semai. Mereka mahir dalam memburu dengan menggunakan alat buluh sumpit, jerat, belatik dan juga perangkap. Dari segi menangkap ikan, mereka menggunakan lukah, kail, racun akar tuba dan juga serampang. Mereka juga menjalankan aktiviti pertanian seperti padi huma, jagung, ubi kayu dan juga pisang. Tiada jual beli dalam kehidupan mereka. Hanya bertukar makanan, perkhidmatan dan keperluan lain secara kongsi. Berikut merupakan corak penempatan bagi suku kaum Semai. Antaranya 18 etnik orang asli hidup secara nomad, berpindah untuk mencari tempat baru dan juga berladang. Suku kaum Semai pula mempercayai bahawa terdapatnya kuasa gaib, antaranya kuasa nyenang dan juga nyanik. Dan yang paling ditakuti ialah nyanik. Berikut merupakan nama-nama bagi nyanik, antaranya nyanik keramat, nyanik mai beriang mat, jet dan juga ludat. Kepercayaan dan pantang larang suku kaum Semai. Pada waktu senja, mereka dilarang bersukaria. Larangan ini berkaitan dengan kepercayaan bahawa waktu senja bagi manusia adalah waktu pagi bagi nyanik. Manakala hujan panas, mereka dilarang bermain air hujan panas kerana mereka percaya bahawa air hujan panas merupakan air mata nyanik. Selain itu, dengan berbuat demikian, orang tersebut akan terkena keteguran. Setiap teguran nyanik akan menjadi penyakit kepada penyakit manusia. Pantang larang perubatan. Orang asli Semai terkenal dengan kebolehan mengenal pasti tumbuhan yang boleh dijadikan ritual mereka. Namun terdapat kepercayaan dan pantang larang tersendiri supaya herba tersebut tidak hilang khasiatnya. Seperti dilarang memakan ikan yang banyak sengat, dilarang memakan rusa, siamang, ayam denak dan juga tenggiling, dilarang memakan kunyit, cili, keladi dan makanan berwarna merah yang mana boleh mengakibatkan maut. Kemudian, semasa rawatan sedang dijalankan, pesakit tidak dibenarkan menerima rawatan dari tok halak yang lain selagi tok halak berkenaan belum selesai. Kepada pesakit yang menerima rawatan, tidak dibenarkan membuat kerja-kerja harian mereka kerana dikhawatiri tersentuh benda-benda yang dikirakan pantang. Seperti memasuki kain melalui kepala, kepala terhantuk sesuatu objek, berdiam di bawah sinaran matahari atau api dan mengelakkan diri daripada terkejut, luka berdarah dan membuat bising. Larangan semasa membina rumah baru. Antaranya, jika kedudukan rumah menghala laluan matahari, maka mereka akan demam dan sakit.
Jika membuat pemasangan rumah ketika waktu senja dan hari yang dianggap tidak baik, iaitu pada 15, 16 dan 17 hari bulan. Kayu alang pemasangan hendaklah dipotong mengikut segi rumah tersebut supaya tidak tertinggal lebihan kayu tersebut. Tiap-tiap pemasangan perapot atap, penutup gendang hendaklah dipasang pada hari yang sama. Seterusnya, sebelum rumah tersebut didiami, rumah tersebut ditepung tawar dahulu. Bila sesebuah keluarga pindah ke rumah baru, sedikit jamuan akan dilakukan untuk upacara bersemah atau tepung tawar diadakan bertujuan untuk menjamu hantu atau makhluk yang halus. Pantang larang dalam rumah. Antaranya tidak boleh jatuh di dalam rumah yang sedang dalam pembinaan, bermalam sehingga 3 malam jika rumah baru dibina. Jika tidak akan mendatangkan perkara sial dan perkara yang tidak baik. Sebelum rumah dibina, pawang atau bomoh akan menjampi kawasan tersebut untuk menghalau hantu-hantu yang akan mengganggu penghuni rumah tersebut. Hal ini bagi mengelakkan gangguan daripada makhluk halus. Berikut merupakan pantang larang semasa membuat ladang baru. Kerja-kerja harus dimulakan hari kelima. Kaedah pantang jet. Dilarang merubah atau mencabut kayu atau tanda-tanda yang dijadikan sempadan antara satu ladang dengan ladang yang lain. Pantang pandang keneh, iaitu kayu tunggal. Pantang keneh nek, iaitu kayu tunggal yang tidak balik. Dan juga dilakukan pada hari keempat. Pantang ini diamalkan supaya ladang tersebut memberi hasil yang lumayan. Seterusnya, kenduri padi baru. Memuja semangat sejak padi supaya rezeki pada tahun-tahun yang akan datang dapat memberi penghasilan yang lumayan. Menunjukkan tanda terima kasih kepada semangat padi, iaitu ruai beg. Didenda jika orang luar kampung tidak mesertai pemujaan. Mendang penyalut kol, iaitu sampul urat dan simpul biawak akibat kemungkaran jembalang tanah dan boleh menjadi lumpuh. Pantang semasa kelahiran dan melahirkan. Anak yang telah dimandikan akan dijampi supaya tidak disampuk atau terkena sawan dan diganggu oleh hantu. Bagi bayi yang baru lahir, tidak dibenarkan memuji-muji tentang kegemukan dan kecantikan. Itu bagi anak. Manakala bagi ibu, dilarang memakan binatang-binatang dan lauk-lauk yang boleh menyebabkan anaknya terkena penyakit sawan kerana si ibu menyusu bayi tersebut. Di bawah rumah sentiasa dihidupkan unggun api, di mana tempat itu tempat ibu bersalin. Ini mengelakkan hantu akan mengacau tempat di mana darah dan air ketuban tumpah. Ini akan mengakibatkan bayi tersebut disampuk hantu dan sakit. Pantang semasa kematian. Disimpan sehari di rumah dan diletakkan seketul batu mengelakkan perut kembung. Unggun api dihidupkan bagi menyedarkan si mati sudah berada di alam lain. Alik paluk, iaitu yang mana roh si mati tidak lagi berkeliaran pada hari ke-6. Keluarga si mati akan menambak dan mengemaskan tanah kubur dan membuat kenduri pada hari ke-7. Diletakkan makanan dan minuman pada tempat si mati meninggal dunia. Dilarang menyanyi, bersiul dan bersorak-sorak berkain cantik. Mandi sebelum keluar dari rumah bagi orang yang mengubumikan mayat. Alat penguburan hendaklah direndam selama 1 malam sebelum dibawa masuk ke dalam rumah. Dipasang api selama seminggu di keliling rumah dan kubur. Anak si mati yang belum dewasa hendaklah ditangkal. Manakala yang terakhir, barangan si mati tidak boleh digunakan melainkan harta atau pusaka peninggalan. Berikut adalah merupakan pantang larang semasa berjalan di dalam hutan. Tidak dibenarkan berjanji, terkena serenglok. Tidak dibenarkan bercakap takbur dan dengan binatang-binatang buas. Pantang menunjukkan menegur sesuatu yang ganjil, ketawa pada benda-benda atau perbuatan yang menggelikan hati. Dilarang menyebut binatang-binatang buas. Adat perkahwinan bagi suku kaum Semai. Kelayakan umur minima untuk berkahwin bagi lelaki adalah 21 tahun dan 18 tahun bagi perempuan. Kebiasaannya, mereka akan memilih pasangannya sendiri atau pilihan keluarga. Antara adat yang terdapat termasuklah adat merisik, adat meminang, tanggung nafkah, bertunang, berkahwin bersanding dan juga menyembah, iaitu menerima nasihat. Kesimpulannya, masyarakat orang asli Semai mempunyai pelbagai keunikan yang tersendiri. Tempatan orang asli yang berada di dalam hutan menyebabkan mereka bergantung kepada alam. Pergantungan tersebut menyebabkan mereka meneroka dengan lebih mendalam pengetahuan tentang persekitaran tersebut sehingga memiliki pengetahuan dan kemahiran yang tidak dimiliki oleh komuniti lain.
Demikian adalah pembentangan daripada kami tentang cara kehidupan orang asli Semai. Terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa mendengar pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.